Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita masuk kepada pengiraan kos penggunaan elektrik. Okey, pengiraan kos penggunaan elektrik. Okey, yang pertama kita akan belajar dahulu berkenaan dengan kecekapan tenaga. Okey, kecekapan tenaga. Apa itu kecekapan tenaga? Kecekapan tenaga ialah peratus tenaga input yang diubah kepada bentuk tenaga output yang berfaedah. Jadi, kecekapan ini adalah peratusan tenaga input yang diubah kepada tenaga output. Tenaga output ni pula ada dua. Satu yang berfaedah, satu yang tak berfaedah. Yang berfaedah ni yang kita nak guna. Yang tak berfaedah yang kita tak nak. Jadi ini adalah formula untuk mengira kecekapan tenaga. Formulanya adalah tenaga output yang berfaedah atau yang kita nak tadi bahagi dengan tenaga input yang dibekalkan darab dengan 100%. Tenaga output yang berfaedah bahagi tenaga input yang dibekalkan darab dengan 100%. Nanti kita akan lihat. Ini contohnya. Contohnya adalah ini adalah sebiji mentol berfilamen yang dah menyala. Kita sambung kepada bekalan kuasa dan dia menyala. Katakan tenaga input yang kita bekalkan ataupun tenaga input daripada litar elektrik adalah sebanyak 100 joule. Sebanyak 100 joule tenaga elektrik yang dibekalkan input, yang digunakan, yang diambil dari litar elektrik. 100 joule tenaga elektrik input dibekalkan. Bila dia menyala, yang dihasilkan iaitu haba dan juga cahaya. Dua-dua itu adalah output yang dihasilkan. Dari 100 joule ini, 8 joule tenaga output dalam bentuk cahaya. Manakala 92 joule tenaga output lagi dia dibebaskan dalam bentuk haba ke persekitaran. Sekarang ni ada dua situasi sebenarnya. Kalau untuk di rumah kita nak lampu ini lebih kepada haba ke lebih kepada cahaya? Ya, lebih kepada cahaya. Di rumah kita nak cahaya, kita tak nak haba. Jadi tenaga yang berfaedah adalah cahaya. Sebab kalau kita nak diguna di rumah, kita nak cahaya. Jadi 8 joule sahaja diubah dalam bentuk cahaya. Jadi 8 joule inilah yang kita kira. Jadi untuk kira kecekapan tenaga adalah tenaga output yang berfaedah iaitu cahaya 8 joule sahaja bahagi dengan 100. 8 joule. Yang ini 8 joule output. 100 joule input. 8 bahagi 100 darab dengan 100, kamu dapat 8%. Jadi untuk lampu berfilamen ini kecekapannya adalah 8% sahaja. Kecekapannya untuk digunakan di rumah. Kecekapan lampu mentol berfilamen ni dia hanya 8%. Jadi dia hanya menghasilkan 8% sahaja cahaya. Tetapi kalau katakan kamu adalah seorang penternak ayam. Anak ayam yang masih kecil memerlukan haba. Memerlukan haba. Jadi lampu mana yang kamu perlu guna? Kamu perlu lampu yang menghasilkan haba, bukan lampu yang menghasilkan cahaya. Jadi untuk lampu yang ini, jika kamu seorang penternak ayam, lampu ini sesuai. Kenapa? Sebab 92% adalah dalam bentuk haba. Ada dua situasi berbeza, tapi kebanyakannya kita kira kecekapan ini untuk kegunaan di rumah lah. Kebanyakannya menggunakan lampu, bukan semua orang adalah penternak ayam. Ini dalam situasi yang lain. Jadi kita kira kecekapan ini bergantung kepada kebanyakan orang. Kebanyakan kegunaan. Kebanyakan orang menggunakan lampu untuk mendapatkan cahaya. Boleh faham? Ini adalah contoh teknologi yang berkonsepkan kecekapan
tenaga. Okey, sekarang sudah ada beberapa jenis lampu ataupun alat pencahayaan. Yang pertama adalah lampu berfilamen, okey, lampu jimat tenaga ataupun CFL dan lampu LED. Okey, asalnya dulu lampu macam ni. Okey, kemudian ditukar kepada lampu yang ini dan sekarang kebanyakannya adalah lampu LED. Sekarang kita lihat dari segi kecekapan tenaga. Okey, untuk lampu berfilamen ini yang ditukarkan kepada cahaya hanyalah 10% sahaja. Ini dulu. Jadi kalau pasang lampu ni memang kerasa panas. Okey, kemudian teknologi dah tukarkan lampu berfilamen ini kepada lampu CFL, lampu jimat tenaga. Okey, tetapi yang maksimumnya hanya tukar kepada tenaga cahaya sebanyak 50% sahaja. Okay, walaupun namanya jimat tenaga, tapi dia hanya mengubah maksimum 50% sahaja. Okey, kemudian teknologi dia berevolusi lagi, berinovasi lagi dengan menghasilkan lampu LED. Jadi lampu LED ini dia tukarkan 90% kepada tenaga cahaya. Maksimumnya 90% kepada cahaya. Jadi kalau di rumah yang lama, okey, rumah struktur binaan yang lama yang masih lagi menggunakan lampu CFL ataupun lampu filamen, kebanyakannya CFL lah. Okey, yang masih menggunakan lampu CFL yang belum tukar kepada lampu LED, bil elektriknya lebih tinggi berbanding kamu guna lampu LED. Okey, ini saya tak tengok contoh orang lain lah. Okey, contoh saya sendiri. Okey, masa saya di rumah sewa dahulu, okey, kebanyakannya lampu adalah lampu jimat tenaga bentuk macam ni lah. Okey, lampu CFL ini. Okey, lampu CFL ini, okey. Dan bila saya pindah ke rumah baru, lampu lebih banyak di rumah. Okey, tapi saya menggunakan lampu LED, kebanyakannya lampu LED. Lampu lebih banyak digunakan lampu, tapi bil elektriknya beza tak banyak. Okey, beza tak banyak. Jadi kita boleh lihatlah di sini lampu LED ini boleh menjimatkan elektrik dan akhir sekali boleh menjimatkan bil. Okey, nanti kita lihat selepas ini. Okey, ini Suruhanjaya Tenaga melancarkan program penlabelan. Okey, digunakan biasa jumpa kan. Okey, saya rasa kamu biasa nampak dah lama dah keluar. Okey, label ni. Okey, label ini kita panggil label cekap tenaga. Okey, untuk memudahkan pengguna melihat kecekapan tenaga berdasarkan bintang. Okey, bintang ini kalau 5 bintang maksudnya dia sangat menjimatkan tenaga. Okey, jadi simbol bintang ini adalah menunjukkan pengkadaran tenaga. Okey, ini bahagian sini untuk menunjukkan nama jenis peralatan. Okey, kemudian ini dalam bentuk bintang, ini dalam bentuk tulisan, bentuk nombor. Okey, jadi ini adalah kalau di sebelah sini pula menunjukkan tenaga, jenama dan model. Okey, bahagian bawah ini adalah penggunaan tenaga dalam setahun dalam unit kilowatt jam. Okey, dalam setahun. Okey, kemudian di bawah penjimatan tenaga berbanding dengan label 2 bintang. Okey, kalau kita guna label 2 bintang dan 5 bintang, apa perbezaannya? Okey, berapa penjimatan yang kita boleh dapat? Okey, di sini. Okey, bahagian bawah ini adalah ujian piawai yang digunakan. Jadi seboleh-bolehnya kita akan pilih bintang yang lebih banyak. Okey, sebab itu lebih menjimatkan tenaga dan menguntungkan kita. Okey. Sekarang kita lihat penggunaan tenaga elektrik dalam peralatan elektrik. Okey, semua rumah ini ada di luar rumah. Okey, ini kita panggil meter elektrik. Jadi meter elektrik ini berfungsi untuk mengukur kuantiti tenaga elektrik yang kita guna. Okey, biasanya dia akan ambil sebulan sekali lah. Kalau di kawasan rumah saya dalam lebih kurang 15, 16, 17 hari bulan akan datanglah dia ambil bacaan ni. Okey, bacaan ini bertujuan untuk menentukan kos penggunaan tenaga elektrik. Okey. Okey, ini adalah kuasa.
Okey, ini adalah kuasa. Jadi apa itu kuasa elektrik? Okey, kuasa elektrik adalah tenaga elektrik yang digunakan bahagi masa yang diambil. Kuasa elektrik ini adalah unitnya. Okey, simbol untuk unit. Jadi ini tenaga elektrik yang digunakan, ini simbol untuk tenaga dan ini simbol untuk unit. Okey, masa yang diambil T huruf kecil, dia masa ini pula mesti kira dalam saat. Jadi kalau kita tulis formula, okey, P sama dengan E bahagi T. Okey, P sama dengan E bahagi T ataupun E sama dengan P T. Okey, P ini untuk power, kuasa. Okey. Kuasa elektrik adalah kadar tenaga elektrik yang digunakan. Okey, unit SI bagi kuasa adalah watt. Okey, kuasa 1 watt bererti 1 joule tenaga elektrik digunakan dalam masa 1 saat. Jadi kalau 1 watt bermaksud 1 joule tenaga digunakan dalam masa 1 saat. Okey, apa maksudnya kalau 10 watt? Apa maksudnya 10 watt? Apa maksudnya 10 watt? 10 joule tenaga digunakan dalam masa 10 saat. Betul? Salah Okey, kalau 10 joule tenaga digunakan dalam masa 10 saat, dia akan jadi 1 watt. Okey, jadi 10 watt ini bermaksud 10 joule tenaga digunakan dalam masa 1 saat. Jadi kalau 50 watt, 50 watt ni bermaksud 50 joule tenaga digunakan dalam masa 1 saat. Okey, boleh? Okey, sekarang kita lihat arus elektrik. Arus elektrik adalah simbolnya adalah I. Ini adalah unit SI, ampere. Okey, cas elektrik dan simbolnya Q. Unit SI-nya C, coulomb. Masa yang diambil T masih lagi dalam unit saat. Okey, apa itu arus elektrik? Okey, arus elektrik adalah kadar pengaliran cas melalui satu konduktor. Kadar pengaliran cas. Okey, maksudnya berapa banyak cas yang mengalir dalam masa 1 saat melalui satu konduktor. Okey. Okey, jadi formulanya di sini adalah I. Okey, kau ingat formula I sama dengan Q bahagi T. I adalah arus, Q adalah cas elektrik, T adalah masa dalam saat. Okey, voltan. Apa itu voltan? Voltan adalah tenaga elektrik yang digunakan untuk menggerakkan seunit cas elektrik. Okey, unit SI adalah V, volt. Jadi formulanya adalah voltan, tenaga elektrik yang digunakan bahagi dengan cas elektrik. Jadi V sama dengan E bahagi Q. Voltan adalah tenaga elektrik yang digunakan bahagi dengan cas elektrik. Okey. Okey, ini adalah contoh. Okey, sebuah jak elektrik dia mempunyai label, dilabelkan 2.2 kilowatt 240 volt. Jadi ini apa maksudnya? Maksudnya ini adalah power. Jadi P adalah 2.2 kilowatt ataupun 2200 watt. Okey, manakala voltan adalah 240 volt. Okey, hitung arus yang mengalir. Okey, apa formula arus yang kita belajar sebelum ni? Formula arus adalah apa tadi? Okey, arus adalah Okey, arus adalah cas bahagi masa yang diambil. Okey. Okey, untuk soalan ini sebenarnya dia bukan straightforward, dia susah sikit. Jadi kita kena guna formula, banyak formula. Okey, kita ada formula P sama dengan E bahagi T. Okey, E bahagi T. Sekarang ni dia tak beri E, dia tak beri T, tapi dia bagi V. Okey, dia bagi P. Dia nak kita cari I berapa. Okey, jadi kalau kita ada formula I sama dengan, saya lupa formula. Okey, formula I adalah Q bahagi T. Okey, Q bahagi T.
kita ada formula I sama dengan Q bahagi T. Okey, lagi satu kita ada formula V sama dengan E bahagi Q. Okey, sekarang ni kita nak masukkan, kita mesti ada P, I dengan V. Okey, kita mesti kira satu-satu. Jadi apa yang kita kena buat? Okey, apa yang kita kena buat? Di sini, okey, kita ubah equation. Okey, kita nak gantikan. Okey, kita nak gantikan Q sini. Okey, kita tak nak Q. Jadi kita ubah equation Q sama dengan IT. Jadi kita ubah sini V sama dengan E bahagi I T. Okey, kita nak gantikan E. E sama dengan V I T. Okey, sama dengan E V I T ini kita ganti dalam formula yang sini. Okey, jadi kita ada V I T bahagi T. Okey, boleh nampak? Jadi T atas dengan T bawah akan hapus. Jadi yang kita dapat adalah P sama dengan V I. Okey, jadi sama sini. Okey, boleh? Okey, ini nanti kamu kena salin. Apa yang saya tulis ini kamu kena salin nanti. Okey, sekarang kita gantikan. Okey, I sama dengan P bahagi V. Jadi 2.2 kilowatt ataupun kita mesti tukar kepada 2200 watt bahagikan 240 volt, kita dapat 9.17 ampere. Okey. Okey, untuk kos penggunaan tenaga elektrik, okey, unit yang lazim digunakan adalah kilowatt jam. Jadi 1 kilowatt jam ialah tenaga elektrik yang digunakan pada kadar 1 kilowatt ataupun 1000 kilowatt dalam masa 1 jam. Okey, 1 kilowatt maksudnya 1 kilowatt yang digunakan dalam masa 1 jam. Okey, jadi formulanya adalah tenaga elektrik yang digunakan dalam unit kilowatt darab dengan masa dalam jam. Ini kita nak kira kos. Okey. Okey, contohnya adalah, okey, ini contoh. Okey, contoh sebuah cerik elektrik mengambil masa. Okey, ini saya sambung nantilah, panjang dah video ni dah panjang.